Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darini amin. Telah berkata Imam al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Makan ikut nafsu akan mengeraskan hati, mengikat batin, melenyapkan kepintaran, membanyakkan tidur dan lalai, dan menyebabkan tamak dalam diri serta memanjangkan cita-cita. Wahai orang yang terpenjara dalam penjara hawa nafsunya, wahai hamba manusia, wahai jahil dari hal kesudahan dirinya, wahai jahil dengan manusia dan Tuhan dari hal apa yang bakal ditanggungnya dan apa yang bakal diterimanya. Jika engkau tidak lalai, gunakanlah akalmu. Ingatlah kepada mati, kerana mengingati mati itu kunci segala kebaikan dan keselamatan. Jika engkau ingat kepada mati, terputuslah daripadamu fudul, suka ambil tahu hal orang. Jika lemah tamakmu, kuranglah cita-citamu. Lalu engkau akan selalu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami adalah kepunyaan Allah dan kami akan kembali kepadanya. Aku serahkan semua urusanku kepada Allah Ta'ala. Muslimin dan muslimat dan penonton yang dirahmati Allah sekalian, kalau sebelum ini kita telah menceritakan tentang pentingnya makanan yang halal. Bagaimana makanan yang halal itu menerangi hati dan jiwa, menyebabkan kemustajaban doa dan diterima ibadat, serta ringan tubuh badan untuk melakukan taat. Makanan yang halal, yang bersih, yang baik itu juga memberikan kelebihan dari sudut watak dan perangai kita, tingkah laku kita. Dan perkara yang seterusnya yang disentuh oleh Syekh Abdul Qadir tentang tidak melampau dalam makan, atau disebut sebagai makan ikut nafsu. Makan makanan atau minum minuman merupakan salah satu fitrah manusia. Allah Ta'ala membenarkan manusia makan dan minum. Tetapi Allah mengingatkan manusia semuanya supaya jangan melampau. Dalam suratul A'raf ayat 31 Allah berfirman, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Dan makanlah apa yang kamu nak makan, dan minumlah apa yang kamu nak minum, tetapi janganlah melampau. Perkataan wa la tusrifu daripada perkataan saraf. Kalau terjemahan mudah artinya membazir. Bila kita sebut membazir, makna satu perbuatan yang merugikan. Sama ada merugikan makanan itu sendiri atau merugikan empunya makanan. Ini sama ada lambakkan makanan yang terbuang, atau orang yang berbelanja ini, orang yang makan ini mendatangkan mudarat kepadanya. Para ulama bersepakat bahawa harus orang itu makan sampai kenyang. Tetapi mereka berselisih pandangan tentang makan selepas kenyang. Dipanggil fauqa syaba'. Boleh tak kita makan satu makanan sampai kenyang? Boleh. Berdasarkan kepada firmanullah Ta'ala dan hadis-hadis Nabi SAW. Di antaranya ialah hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma di dalam peperangan Khandaq.
dia menjemput Nabi SAW makan di rumahnya. Kerana mengetahui Rasulullah SAW tidak makan beberapa hari. Kerana Rasulullah sibuk menggali parit bagi menghadapi ancaman tentera Quraisy dan sekutu-sekutunya. Menyebabkan umat Islam mencatu makanan. Maka Jabir melihat bahawa Nabi SAW dah lama tak makan. Maka dia menyuruh isterinya menyediakan makanan untuk beberapa orang, kira 10 orang. Maka datang bercakap dengan Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, saya nak ajak tuan datang ke rumah makan. Lalu kata Rasul, boleh tak aku bawa bersamaku beberapa orang? Jabir ni disiap tak banyak, sikit. Dia kata berapa orang bolehlah. Maka bila hari kejadian ataupun hari di mana Nabi SAW datang untuk makan rumah Jabir, maka semua sahabat datang. Maka Jabir dah takut. Kenapa ramai ni? Takut tak cukup. Maka kata Nabi SAW, jangan kau turunkan dapur kamu, biar je. Artinya jangan, biarkan dapur tu terus berada di tungkunya. Maka Nabi SAW pun masuk makan bersama dengan 10 orang sahabat. Dan selepas beberapa ketika Nabi kata, i'dzan li 10. 10 orang lagi masuk. Maka masuk lagi 10 orang. Kemudian masuk lagi 10 orang. Kemudian masuk. Sehinggalah dengan jumlah yang besar. Tetapi makanan tu tak habis. Kerana keberkatan doa Nabi SAW. Tapi syahid petunjuk hadis ini, mereka kata, kami makan sehinggalah kami kenyang. Mereka makan sampai kenyang, hatta syabi'u. Menunjukkan para sahabat pun makan kenyang. Kenyang tak salah. Boleh makan sampai kenyang. Persoalan yang dibincangkan oleh ulama bila kita sebut makan ikut nafsu, apa dia? Itu makan sehingga membawa mudarat. Makan membawa mudarat ini dia ada beberapa kategori. Ada kategori mudarat yang membawa pada makruh. Ada kategori mudarat yang membawa kepada haram. Adapun makruh, bila kita makan dah kenyang, kemudian nak kenyang lagi, tambah lagi makan. Kalau dia boleh mengganggu ibadat-ibadat kita. Jadi bangun berat sikit, bila solat tu asyik sendawa je, ngantuk mata, boleh mengganggu, maka ia adalah makruh. Gangguan tadi gangguan yang kita panggilkan sebagai gangguan sederhana. Tapi kalau dia mengganggu secara serius, sampai memang tak boleh semayang, ngantuk, tu tidur, kerana dia kenyang, atau makan tadi sehingga membawa kepada penyakit, mudarat, maka para ulama menyatakan makan seumpama itu haram. Berdasarkan hadis Nabi SAW, la darar wa la dirar. Tidak ada perkara yang mudarat dalam diri atau memudaratkan orang lain. Dan menjadi kaedah yang disepakati oleh ulama, ad-dararu yuzalu. Apa sahaja yang bahaya kena hilangkan dia. Allah Ta'ala berfirman, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kamu campakkan dirimu dalam kebinasaan. Dia seorang yang makan, dia tahu dengan makan tadi memudaratkan dirinya dan memudaratkan agamanya dan memudaratkan kebaikan yang patut dibuat, maka di sini bermula larangan. Di sinilah perkataan makan ikut nafsu. Tapi kalau kita makan, kita ibadat macam biasa. Kalau kita makan, kita boleh buat itu dan ini. Kalau dengan sebab makan, tenaga kita banyak, kalau kita mampu melakukan banyak perkara, maka ini tidak ada masalah. Yang disebut makan ikut nafsu sehingga mengganggu ibadat, sehingga menghilangkan fokus utama. Kerana orang kalau dah suka makan, maka fokusnya makan. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, aku tak pernah jumpa orang alim yang gemuk. Aku tak jumpa. Melainkan Muhammad Hasan Asy-Syaibani. Muhammad Hasan Asy-Syaibani seorang ulama yang fizikalnya gemuk dan dia suka makan, tapi dia alim besar. Maksud kata Imam Syafi'i bukanlah menghina orang gemuk, tidak. Ni orang gemuk dengar kecil hati. Bila kata aku tak pernah jumpa orang alim, orang yang akalnya bijak, orang tu gemuk, aku tak jumpa. Biasa orang gemuk ni kurus orangnya. Biasa orang cerdik ni kurus orangnya. Orang bijaksana ini kurus orangnya. Kalau gemuk biasa tak cerdik. Kalau cerdik pun cerdik makan je.
tahu kat mana kedai makan. Mungkin. Secara umum, kata-kata Imam Syafi'i rahimahullah, pertama bukanlah menghina orang gemuk, tak. Tapi memberitahu kesan daripada gemuk tadi boleh menjejaskan akal. Kesan. Contoh para ulama pemakanan pun menyebut, siapa yang badan gemuk kebiasaan ada timbunan gula dalam badan dia, obesity, dia mesti ada gula yang banyak, dia ada penyakit yang banyak. Maka kata-kata Imam Syafi'i bukan menyebut tentang penghinaan, tapi menyebut tentang nilai kecerdikan. Kalau kita sebutlah orang yang duduk asrama penuh biasa cerdik, tapi bukan kita katakan orang yang tak duduk asrama tu bodoh, bukan. Tapi peluang dia untuk dia cerdik lebih. Orang yang kurus, peluang untuk dia cerdik tu lebih berbanding orang yang gemuk, kerana ada halangan dia. Ya, baru baca buku rasa lapar dah, makan lagi. Baru sikit rasa lapar dah, cepat lapar. Berbanding orang kurus, mungkin dia tak apa, panjang sikit tak apa, dia boleh makan lambat sikit. Okey. Dari sudut kita nak kaji, kita nak membicarakan makan dari sudut agama, yang kesan dalam agama. Bila Syekh Abdul Qadir sebut makan yang banyak keraskan hati, ni dia sebut implikasi dia. Makan yang banyak keraskan hati, mengikat batin. Apa maksud mengikat batin? Yang ini menghilangkan kekhusyukan. Orang bila makan banyak, maka dia akan hilang khusyuk. Batin di sini ialah kebersihan roh. Dia beri kesan pada roh. Dia memang, tentu kalau kita makan banyak, cuba tengok bulan puasa je. Kita puasa, kemudian kita berbuka dengan makanan yang banyak, kita mula mengantuk, hilang khusyuk. Bila solat, kita menguap. Bila di tazkirah, kita tidur. Lalu apakah kita nampak kebaikan yang banyak? Kita sendiri nampak. Tak perlu orang lain tengok untuk kita tengok. Saya kalau buka puasa makan banyak-banyak, mengantuk solat. Saya kalau buka puasa makan banyak-banyak, jadi berat badan. Tu nak tarawih tu jadi berat. Saya makan banyak, bila saya nak buat ibadat, rasa gangguan. Ini yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir, ikat batin. Roh, semangat ibadat tu lemah. Jarang kita jumpa orang yang dia suka makan banyak, and then roh ibadat dia kuat. Biasa dia terjejas. Dan yang ketiga, hilang kepintaran. Jadi tak bijak. Maksudnya akalnya tidak tajam. Contoh pisau sifatnya, kalau diasah tajam. Akal kalau diasah tajam, antara batu asahan kepada akal itu ialah kelaparan, kurang makan. Seorang bila dia kurang makan, dia jadi pintar dan bijak. Dia boleh berfikir dengan tajam. Contoh pisau sifat dia memang tajam, tapi kita tahu dia boleh tumpul. Akal pisau yang kita beli mula-mula memang tajam, itu potong apa pun putus. Lama kelamaan pisau ini mula tumpul. Kita perlu asah. Akal ini Allah jadikan mula-mula Allah beri pada kita tajam. Tapi dengan beberapa kesan-kesan yang kita lalui, dia boleh jadi tumpul. Antaranya ialah bila mana kita banyak makan. Antaranya ialah bila mana kita berkawan dengan orang bodoh. Antaranya ialah bila mana kita banyak tidur. Ini sebab akal jadi tumpul. Banyak makan, akal tumpul. Berkawan dengan orang bodoh, akal tumpul. Sebab cara kita berfikir mula lain. Kawan dengan orang bodoh. Dan banyak berkawan dengan kanak-kanak juga akal bodoh. Kita kalau main dengan budak-budak banyak sangat, kita dah tua, jadi akal kita pun tak bijak. Sesekali kita main okey, release tension. Tapi kalau memang kawan dia budak-budak, memang dia tak cerdik. Dah berjanggut ni, kawan dia budak semua. Okay, dia pergi main kat baruh lagi, dia main kat hutang lagi. Maka akalnya tumpul. Orang yang banyak tidur, akalnya tumpul. Orang yang banyak termenung, akalnya tumpul. Termenung. Maka akal orang ni tumpul. Disebabkan dia menghabiskan masa yang tak baik tadi. Dan orang yang banyak memikirkan tentang nafsu, yang tentang seks, banyak fikir tentang seks, akalnya tumpul. Itu dia fikir seks. Maka akalnya tumpul, dia tak bijak. Kerja ini cuba untuk memikat wanita dan sebagainya. Maka orang yang berkawan dengan ahli maksiat, akalnya juga tumpul. Kawan dengan orang buat dosa je kerja dia. Siang malam buat dosa, siang malam buat maksiat. Dan orang yang berkawan dengan orang yang banyak berhibur, banyak hiburan, main kerja ni main, main nyanyi.
Waktu kisah, kerjanya cuma main. Banyak berkawan dengan orang bermain, maka akalnya tidak tajam. Akalnya lemah. Akalnya tidak boleh berfikir yang serius. Tetapi kita main-main. Ada waktu kita kena serius. Para sahabat Ridwanullahi alaihim ajma'in, mereka kadang-kala esok gurau, mereka juga bergurau. Kadang-kala mereka baling kulit buah tembikai sesama mereka, baling. Gurau, tengok kawan jawab ambil, baling. Tetapi bila berada pada urusan yang serius, mereka lelaki yang sebenar. Para sahabat Ridwanullahi alaihim, mereka bergurau main. Tapi mereka ada banyak waktu urusan serius. Tapi kalau hidup cuma main, maka akal kita tak akan bijak. Kita berkawan dengan kerjanya cuma main. Pagi main, tengah hari main, petang main, malam pun main. Malam futsal pula. Main futsal, main badminton. Siang main bola, main sini. Lepas tu main bowling. Kerjanya main. Yang main sekali tu tak. Sebab permainan ni dia tak boleh menjadi kerjaya. Permainan ni dia menjadi perkara kesampingan. Tidak ada orang menjadikan permainan sebagai kerjaya, melainkan dia semakin menurun akalnya. Kalau dia jadikan orang kata Ustaz, dia main ni bijak sebab dia gelecek bola je bijak. Dia bijak dalam permainan tapi bukan dalam kehidupan. Akhirnya kita jumpa orang ni semua kecewa dalam kehidupan. Ditipu oleh kawan. Ditipu oleh wanita-wanita tertentu. Yang tuan-tuan tengok kalau baca sejarah, yang namanya pemain yang kaya raya kemudian muflis. Yang nampak senang kemudian susah. Kenapa? Kerana akal bila fokus pada mainan, dia tak akan jadi bijak. Dia cuma berhibur. Kerjanya main bola. Main bola gaji besar, malangnya berhibur. Kerjanya main sukan sekian-sekian, malangnya berhibur. Akhir bila pencen ahli sukan, pencen dah tak boleh main. Dia kalau di barat umur 30 untuk main bola dah tua. 30 lebih dah tua dah. Itu pencen jadi jurulatih. Ambil CJ jurulatih, jadi jurulatih. Masuk 40 memang tak laku. Tuan-tuan ada jumpa pemain bola mana-mana kelab di Eropah umur 40. Kita tak akan jumpa dah. Ia bukan umur orang bermain. Kita kat Malaysia banyak lagi umur 40. Itu belum cerita yang part time lagi ramai. 40, 50 main lagi. Bila kerjaya mereka main, baik tak kira sukan apa, lalu mereka bina kekayaan. Kemudian mereka berhenti. Baca cerita bila mereka dah berhenti. Akhirnya kita dengar ni bengkak, ni mufli, yang ni kena tipu, yang ni masuk jail, yang ni masuk penjara, yang ni sibuk kartel dadak. Kerana akalnya masalah. Akalnya bermasalah besar. Ya, kalau kita nak sebut pagi ni panjanglah cerita dia. Kerana golongan ni banyak, yang peminatnya ramai. Tapi kita ni bila nak minat seseorang, tengok kesudahan dia. Kalau kesudahan yang tak baik, dia bukan orang yang patut kita jadikan ikon atau jadikan kedua. Orang yang patut menjadi ikon dan kedua kita, orang yang kesudahannya baik. Kesudahannya baik. Baik dengan keluarganya, baik dengan agamanya. Orang macam mana ikon kita? Maka kita kena tengok bagaimana cara dia hidup. Tapi orang yang saya katakan atas nama yang suka berhibur, wa imam main, wa imam penyanyi, semua kesudahannya agak kita katakan menakutkan. Kesudahan setiap penyanyi itu menakutkan. Ini ada seorang penyanyi, Masya Allah kaya dia, kaya. Lepas tu suami dia pun mati. Bila suami mati, dia mula hilang arwah dia. Dia tu jadi kurus macam tengkorak. Daripada lawa orangnya, kurus macam tengkorak. Tak minat lagi, dia cuma ingin mati. Dia sudah putus asa dalam hidup. Walau dia menghiburkan jutaan manusia. Tapi kesudahannya tragik. Tentu kalau contoh yang ada depan saya dan depan tuan-tuan, bukan seorang, bukan 10 orang, bukan hampir keseluruhan mereka. Tak payah tengok jauh, tengok artis Malaysia pun habis lah. Berapa orang yang kerja artisnya, yang akhir hidup dia okey, melainkan dia bertaubat, melainkan ditinggalkan dunia tadi, dia ubah hidup dia, baru kita nampak ceria hidupnya. Kalau tidak, banyak cerita yang dadah yang terlibat dengan sekian hal, sekian tu. Kata ini bukanlah kita menghina, tapi kita melihat kehidupan. Sebab kita bercakap tentang orang yang tidak pintar dalam hidup.
Hilang kepintaran dia. Kerana banyak hiburannya, kerana banyak mainnya. Sebab tu dalam Islam, baik hiburan, baik mainan, dia macam garam dalam makanan. Dia macam gula dalam minuman. Bila ia melampau, dia tak sedap, dia beri mudarat. Kita tuan-tuan boleh sebut teh, minum teh. Kita tak panggil minum gula. Letaklah gula banyak mana pun orang kata minum teh. Kan itu yang kita nak dalam hidup. Teh, saya tu bukan nak gula. Tapi bila gula tu lebih, kita tahu mudarat. Teh yang patut beri manfaat, akhirnya mendatangkan mudarat. Bukan sebab tehnya, gulanya. Teh tak ada masalah. Ni orang kajian teh lah minuman terbaik di dunia. Minuman yang paling popular di dunia, teh. Paling popular di dunia berbanding kopi. Kopi nombor 2, teh nombor 1. Secara kajian saintifik, teh memang bagus. Tubuh badan sekian-sekian. Sampai mereka beli teh dengan harga yang mahal. Ni teh Cina lah, teh itu, Ceylon dan sebagainya. Teh hijau, bagus untuk kesihatan, anti kanser, sekian. Tapi bila datang satu benda namanya gula, dia kalau betul sukatan memang sedap. Bila tak betul sukatan memang mudarat. Demikian hiburan. Kita hiburan ni kalau sukatannya kena, okey. Waktu kita tension datang sedikit hiburan kita, okey. Bila datang melampau, tak ada orang bahagia, tak ada penyanyi yang rasa bahagia sebab dia menyanyi. Ke dalam tekanan dia. Tengah penyanyi dah berapa kali masuk penjara, masuk keluar. Padahal dengan lagunya ramai orang kata tenang dengan lagunya. Tapi kenapa dia tak tenang? Contoh kalau yang menyanyi tak tenang, kita tiba-tiba menipu kata kita tenang, kita menumpang tenang yang palsu. Yang menyanyi sendiri tak tenang, macam mana kita kata kita boleh tenang? Hari ada penyanyi, Masya Allah, penyanyi tu kaya tapi dia ada masalah. Dia mula jadi ganas. Sebahagiannya suka mencuri. Duit juta tapi suka mencuri. Akhirnya kena tangkap. Tanya, kenapa awak mencuri? Awak dah duit banyak. Dia kata, saya suka mencuri. Dia kata macam satu cabaran. Kita lihat akalnya jadi pendek. Maka ini kesan bila kita sebut orang yang akal tidak pintar. Pintar di sini bukan maksud kita kata masuk universiti. Mereka tahu apa yang bagus untuk kehidupan mereka. Bukan pintar di sini orang yang bila SPM straight A. Bukan, itu pintar berdasarkan peperiksaan. Kita bercakap pintar berdasarkan kehidupan. Kerana manusia yang pintar itu mula-mula memanglah diukur dengan peperiksaan yang mereka lalui. Akhirnya dengan kehidupan yang mereka lalui. Kan kita dengar yang pintar matematik, pintar sekian, akhirnya terjebak itu, terjebak ini. Ada seorang cikgu yang pintar matematik, pintar, akhirnya terjebak dengan kes gangguan seksual, masuk penjara. Padahal bijak matematik, kerana tak mampu menahan nafsunya, berlaku gangguan seksual pada muridnya, akhirnya masuk penjara. Padahal dia menghasilkan pelajar jenius dunia. Itu akal tidak pintar. Kerana pintar dalam Islam ialah mereka yang pintar dari kehidupan dia. Memanglah saya katakan mula-mula kita nilai periksa universiti. Tetapi bila kita sampai pada kehidupan nyata, kita mula nampak siapa pintar. Bagaimana dia uruskan dirinya, keluarganya, kehidupannya, dunia dan akhirat. Sebab itu dalam penilaian Islam, pintar yang paling pintar akan disebut oleh Syekh Abdul Qadir nanti. Orang paling pintar sekali. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, memperbanyakkan tidur, dia makan banyak. Jadi kita pun banyak tidur. Orang yang banyak tidur sebab apa? Sebab dia makan banyak. Tanya orang makan sikit, maka dia boleh kawal tidur dia. Kita boleh kenal diri kita, apakah kita spesies makan banyak atau spesies makan sikit. Sejauh mana kita boleh kontrol tidur. Kalau tidur menguasai kita, berarti makan kita banyak. Kalau kita menguasai tidur, berarti makan kita sikit. Tidur dia berkait dengan makan. Siapa yang kehidupannya, kebiasaannya makan sikit, orang ni insya-Allah bangunnya awal. Orang ni dia ada jadual tidur yang sistematik. Dia boleh tidur awal, dia boleh bangun awal. Dia boleh tidur waktu dia nak tidur. Dan dia bertahan matanya waktu nak tahan. Tapi bila orang tu makan banyak, dia tak boleh kontrol. Kenapa? Tidur mengalahkan dia. Akhirnya dia mengantuk pada semua perkara, walaupun perkara yang boleh membahayakan nyawa. Kadang mandu kereta dia boleh ngantuk, bahaya nyawa dia. Langgar lori, langgar sekian. Begitu kawalannya. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, dia akan menyebabkan lalai. Apa maksud lalai di sini?
Lalai di sini maksudnya ialah dia rasa tak akan mati. Dia tak mati. Tentu orang yang kalau ingat mati, dia tak akan fikir nak makan banyak. Dia fikir nak puasa, dia fikir sekian. Yang kerja makan, orang ni memang tak fikir mati. Sehinggalah dia mati di meja makan dia. Kerja makan. Sebab itu Allah sebut tentang watak orang kafir di dunia cuma makan. Cuma makan. Sebab itu Allah Ta'ala kata, makan. Kulu wa tamatta'u innakum mujrimun. Makan kata Allah. Berseronoklah, bergembiralah. Kamu ialah penjenayah di sisi Allah. Allah sebut, biar mereka makan, biar mereka berhibur, hatta yulhimul amal, sehingga mereka dilalaikan dengan matlamat kehidupan, sehingga sampai waktu mati. Dan orang yang kerja makan, dia akan lupa mati. Kita bila ingat mati, terlihat selera kita macam mana, maka kita menjaga selera kita. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, menyebabkan tamak. Orang kerja cuma banyak makan, ikut nafsu dia, maka dia akan menjadikan dia tamak. Kayaknya pinggang dia tak habis lagi, dia ambil pinggang orang. Yang daripada kecil dah ada watak tamak, nak ambil orang punya. Yang dia tak habis lagi, nak ambil orang punya. Dia rasa dia berhak semua. Maka tamak ini dia bermula daripada makan yang banyak. Dia bukan bermula daripada kaya kita pada harta, lalu kita pertamak orang. Dia ada, setiap benda dia ada garis mula dia. Seorang kalau nak latih dirinya jangan tamak, maka dia latih diri dalam bab makan dia. Bila dia makan suka berkongsi, bila dia makan suka beri ke orang, bila dia suka beri makan, kita tahu dia tak tamak. Anak-anak kita bila makan suka kongsi, ambil. Budak ni memang budak tak tamak. Tapi kalau dia ni pegang kat pinggang yang dia pegang, yang orang dia nak, dia latih dirinya tamak. Maka orang yang melampau-lampau dalam hal ini, dia tamak. Sebab itu dalam Islam, bila kita makan berjemaah, kita dilarang mengambil dua sesuatu yang, misalnya anggur, kita panggil karang. Misalnya anggur ke buah apa, kita dilarang ambil dua sekaligus. Ambil satu-satu. Kenapa? Kerana menunjukkan watak tamak. Katakan di hidang tadi terbikai, buah terbikai potong-potong. Kita sekarang ambil terus tiga ni, kepik tiga. Orang lain ambil satu-satu, kita kepik tiga, senang. Air banyak sikit. Atau katakan karipak, orang ambil satu-satu. Setengah orang dia boleh potong pula, bagi. Dia ambil dua sekaligus. Kiri kanan macam ni. Perbuatan tadi kalau makan berjemaah, mengambil dua sekaligus adalah makruh. Melainkan dia minta izin dengan kawan dia. Ni aku nak ambil dua sekaligus boleh? Kawan dia, okey ambil lah. Boleh. Kita ambil anggur, kalau kita makan anggur, kita ambil sebiji-sebiji. Kalau kita tu ambil satu macam itu, boleh minta izin. Supaya persepsi orang pada kita. Maka ambil satu. Pisat saya ambil satu juga, tapi laju sikit. Ini jenis horsepower tinggi, ambil satu. Orang lain bawa satu, dia dah tiga dah. Pun juga dikontrol, dikawal. Kerana bimbang persepsi orang, adab kita dalam makan. Jangan sampai orang nampak kita laju pada dia. Sotong adalah potong-potong, dia 7 ketul. Makan 2 orang. Ada orang dah kira dah ni 2 seorang. Tapi macam mana dia dapat 4 seorang? Dia seorang 4. Laju tangan dia. Maka dia tak sesuai makan dengan orang. Ada tohmah dan fitnah untuk dia. Maka oleh sebab itu kita katakan permulaan tamak tadi dalam bab makan kita dah tahu. Diri kita bercakap tentang diri kita bukan nak hukum orang. Saat saya tengok orang tu macam tamak, tak, jangan cakap orang lain. Kita. Kalau kita alhamdulillah makan suka berbagi, makan suka berkongsi, makan tak ada masalah bila nak berhenti, maka kita dah latih diri tidak tamak. Itu akhlak yang baik. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, menjadikan seorang itu memanjangkan cita-cita. Memanjangkan cita-cita yang disebut sebagai tulul amal. Apa itu tulul amal? Dia sama seperti lalai juga. Dia rasa umur dia panjang lagi. Tetapi penyakit rasa umur panjang datang daripada nafsu makan yang melampau. Sebab itu dalam Islam disunatkan kita puasa. Sebagaimana kewajiban puasa bulan Ramadan. Waktu-waktu untuk kita puasa sunat, cuba untuk puasa sunat. Kenapa? Kerana dia akan mengingatkan kita pada kematian. Dia akan menjadikan hati kita lembut, hati kita lunak untuk mendengar perkara-perkara yang baik. Tapi orang yang kerjanya makan, hatinya keras, dia tak mungkin mudah untuk dengar nasihat orang.
pandangan orang, apatah lagi perkara yang memberi maslahat pada agama dia. Syaitan, bila Nabi SAW kata syaitan, dia bergerak mengikut pembuluh darah. Lalu kata Rasulullah, untuk lawan dia, dayiqu, sempitkan pembuluh darah. Dengan apa? Dengan cara berlapar. Sempitkan dia. Kalau kita kenyang setiap masa, maka syaitan punya laluan yang bebas. Akhirnya bangun kita lewat. Nak mengaji malas, nak berzikir malas, nak salat jemaah malas, nak belajar malas. Kerana syaitan berada dalam highway badan kita ni, maka dia ganggu semua aktiviti-aktiviti ketaatan kita pada Allah. Oleh sebab itu, perlu kita lihat makan kita tadi jangan melampau-lampau. Boleh makan kenyang. Dan bila kita lepas kenyang nak makan lagi, ustaz saya kalau tak makan ni membazir. Ada orang dia macam serba salah. Kita dah kenyang, lepas tu makan ni kalau tak makan membazir. Mana kita utamakan? Elokkan pembaziran, atau kita dah kenyang terpaksa makan lagi sampai nak terkeluar biji mata kita ni? Mana satu? Di situ kita akan mengambil hukum mana yang lebih darar, mana yang lebih mudarat. Kalau dengan makan tadi memudaratkan kita, maka kita tak boleh makan lagi, walau dia tak habis, kerana itu darurat yang lebih ringan. Ada orang saya nak perhabis juga, akhirnya muntah dia, akhirnya jadi macam sesuatu yang buruk pada dia. Kalau memang kita dah tak lagi, kalau makan ni boleh muntah, keluar balik yang kita dah makan, maka kita tak akan makan. Ni membazir tak? Dia tak dianggap membazir. Sebab apa? Kerana mengambil hukum darurat yang paling rendah. Tapi kalau kita ada solusi yang baik, solusi yang baik apa? Bungkus lah. Bungkus, simpan, atau offer kawan-kawan lain yang mungkin dia boleh lagi makan. Tapi kita kalau dah melampau makan, kalau boleh bawa mudarat, saya lepas ni nak bawa kereta ni, kalau makan lebih ni, mahu saya tidur, maka saya tak nak makan. Atau saya kalau makan ni biasa muntah lah, boleh makan tapi boleh muntah, maka tak boleh makan. Walaupun kita kata membazir, tak boleh kena makan juga, tak, dia ada garis panduan dia. Sampai peringkat. Tuan-tuan, bila bab makan, dalam Islam kita dah sebut makan semalam, makanan yang halal penting sangat-sangat. Dan cara kita makan walaupun dah halal pun penting. Bukan bila halal kita pun belas sungguh-sungguh. Sebab halal ni saya makan sungguh-sungguh. Kita dah sebut kaedah, kita boleh makan sampai kenyang. Tapi bila dah kenyang nak makan lagi, maka kita tengok. Sebahagian besar ulama kata makruh makan selepas dah kenyang. Tapi kalau boleh membawa mudarat kepada agama, yang saya kata mengganggu ibadat kita, patut boleh sembahyang awal je lambat, berat badan, ngantuk, tidur, maka ia jadi haram. Maka perhatikan hukum hakam berkait dengan makan. Kemudian lepas Syekh Abdul Qadir menyebut tentang hukum hakam berkait dengan makan, maka dia berkata, wahai orang yang terus hidup ikut hawa nafsu, wahai orang yang jahil tentang dirinya, jahil tentang manusia, jahil tentang Tuhannya. Tentang setelah kita hidup ni, banyak benda kita tak tahu. Maksud tak tahu, kita lupa untuk tahu benda tu. Ya, kita manusia Allah jadikan makhluk yang paling cepat belajar berbanding makhluk lain. Tapi sesuatu yang perlu kita belajar adalah mengenal diri kita. Kita ni siapa, tuan-tuan? Daripada mana, ke mana kembali kita? Kenal diri kita. Sebab itu ulama sebut man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa kenal diri, dia kenal Tuhan dia. Sebab itu bila Ibnu Muhallaq, seorang menteri, orang besar, bila dia sombong di hadapan seorang ulama, lalu dia kata, kamu kenal tak aku siapa? Kata Ibnu Muhallaq, kenal tak aku siapa ni? Nak beritahu di jawatan besar. Dia kata, aku dah kenal kamu, kata ulama. Kamu keluar daripada lubang yang hina, kemudian 2 kali kamu keluar daripada lubang yang hina, kemudian kamu menjadi bangkai dan masuk kubur. Itulah kamu. Ucapan tadi menjadikan Ibnu Muhallaq jadi insaf. Keluar pertama daripada bapak kamu sebagai air mani, itu tempat hina, tempat busuk. Keluar kedua sebagai baby daripada ibu kamu, itu juga tempat yang busuk, yang hina. Kemudian kamu jadi bangkai, mayat, tak ada orang nak ambil kita. Kemudian kamu dikembalikan ke kubur. Itulah kamu. Akhirnya orang ni sedar, itu dia. Tentang kita kadang-kadang nak sombong harta, nak sombong dengan pangkat, nak sombong dengan pengalaman, nak sombong dengan ilmu, nak sombong dengan pengaruh. Kita siapa sebenarnya? Kita lahir ni telanjang, tak ada apa. Kita lahir kadang-kadang tak tahu apa-apa. Allah beri kita panca indera, Allah beri kita sikit ilmu daripada ilmunya, sikit harta dari kurniaannya, tak banyak, sikit Allah bagi.
Yang disebut oleh Rasulullah perumpamaan bukan yang kita punya, satu dunia punya, bagaikan satu celupan jari dalam air laut. Setakat tu dia nikmat kita kongsi belaka, lalu kita sombong. Akhirnya kita tak kenal diri. Bila orang ni tak kenal diri, maka dia tak tahu apa yang memberi kebaikan untuk dirinya. Ini jenis tak nak solat, ini yang jenis kita kata tak nak belajar. Sebab dia tak tahu apa yang menjadi kebaikan untuk dirinya. Dia terus berbangga pada perkara yang sementara, tak ada apa-apa. Sebab tu kata Abu Dzar radhiyallahu ta'ala, hari yang paling aku fakir, hari di mana aku diletakkan dalam kuburku. Fakir, tak ada apa-apa kita. Mana pengaruh kita? Mana kawan-kawan kita? Mana harta pangkat kita? Mana tak ada, kita dia fakir seorang diri, masuk kubur. Tak orang yang kenal diri, maka orang ni tahu macam mana nak hidup. Tapi kata Syekh Abdul Qadir Malang, kamu diri pun tak kenal. Kemudian kamu tak kenal manusia. Manusia kamu tak kenal. Tuan-tuan, kita duduk mengampu orang tu, mengampu orang ni. Kita tahu tak dia tu manusia macam kita. Lemah macam kita. Mati macam kita. Sakit macam kita. Lalu kita menghabiskan masa banyak dengan manusia sampai lupa masa dengan Tuhan kita. Sampai lupa masa untuk kita sendiri. Dek kerana kita tak kenal apa itu manusia. Ini manusia depan kita, semuanya akan hilang kuasa macam kita. Manusia di hadapan kita, semuanya akan hilang harta macam kita. Akhirnya semuanya akan pergi. Hukum sama daripada mak ayah, atuk nenek kita, pada raja, pada pemimpin, pada menteri kita. Semua tercatat nama yang sudah pun pergi. Kalau kita tak kenal manusia, terus jadikan manusia sebagai pemutus setiap perbuatan kita, maka kelak kita punya musuh yang ramai akhirat kelak. Yang ketiga, kata Syekh Abdul Qadir, kita tak kenal Tuhan. Tuan-tuan, kenallah siapa cipta kita, siapa bagi rezeki kat kita. Kita ni akan kembali pada siapa? Akan bertanggungjawab depan siapa? Allah. Tapi oleh kerana tak kenal Tuhan, akhirnya dia keluar dari dunia dalam keadaan dia tak kenal Tuhan. Tentu kalau kita keluar dunia tak kenal Tuhan, kalau orang Melayu kita sebut ni kalau mati tak sempat makan nasi lemak, dah kata kempunan. Sebab dia tak sempat makan nasi lemak, mati kempunan. Kita mak ayah, kalau anak-anak kempunan ni kita rasa macam galak. Anak masuk asrama tak dang nak makan nasi dagang, kempunan anak aku ni. Suami saya pergi kerja tadi ustaz, dia suruh saya buat lempeng, tapi saya malas sikit hari ni. Mati dia, kempunan dia. Tu mati buka mata lah tu, kempunan. Tentang kempunan sebenar bila mati dan kena tak kenal Tuhan. Itulah orang benar-benar kempunan nama dia. Orang-orang yang mati tapi dia tak sempat nak kenal Tuhan dia, yang menciptakannya, yang beri segala kehidupannya, yang beri nyawa dan kebahagiaannya, yang beri pahala dan memberi hukuman dan dosanya, keluar dari dunia tak kenal Tuhan. Ini kempunan besar. Rugi. Sebab tu belajar kenal Tuhan. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, jika engkau tidak lalai, kalau kamu tak lalai tentang hal ini, maka gunakanlah akal kamu. Baik, kalau kamu rasa, saya rasa saya kenal diri saya. Baik, sekarang apa yang patut kita buat? Ingat mati. Tuan-tuan, macam mana ingat mati? Al-Imam Al-Ghazali mengatakan ingat mati ialah kita bayangkan waktu bagaimana datangnya makulul maut pada kita, bagaimana waktu kita dan nazak dan sakarat, waktu mana kita menghadapi ketakutan mati, waktu mana kita telah menjadi sekujur tubuh yang tak boleh bergerak lagi, kemudian dimandikan, kemudian dikafankan, kemudian disolat dan dikebumikan. Bayangkan yang tu. Bayangkan yang tu. Para ulama ketika mana membincangkan tentang ingat mati, kata mereka yang dimaksudkan ingat mati ialah dia sentiasa melihat ada pahala yang Allah simpan untuk setiap perbuatan dia. Ini buat ni boleh pahala ni, maka orang ni kategori ingat mati. Dan dia melihat pada setiap perbuatannya ada dosa. Ini jangan buat ni, dosa ni. Buat ni dosa, maka itu orang ingat mati. Dan seterusnya dalam kategori orang yang ingat mati ialah orang yang sentiasa merasakan dirinya cuai dan melaksanakan perintah Allah. Ya Allah, aku rasa aku ni sembahyang tak khusyuk. Ya Allah, selama aku hidup, rasa ibadat aku tak banyak. Dia rasa cuai dirinya, maka ini tanda orang ingat mati. Dan di antara tanda orang ingat mati, dia cenderung untuk menziarahi orang mati. Duk ziarah orang mati.
Itu orang yang ingat mati. Atau cenderung menziarahi orang-orang yang sakit. Ini orang kategori ingat mati. Atau dia suka untuk duduk dalam majlis ilmu yang menceritakan tentang kematian. Tentang kita dah cerita Umar bin Abdul Aziz. Ini khalifah ni, khalifah. Bila mana di istana dia, setiap malam dipanggil ulama untuk bercakap tentang mati dia. Kalau setengah orang nama-nama pemimpin hari ni, setiap hari duk panggil menteri dia, atau setiap hari dipanggil fulan bin fulan untuk taklimat ekonomi dia. Macam mana ekonomi? Macam mana perancang? Setiap malam bawa ekonomi. Umar bin Abdul Aziz setiap malam panggil ulama, macam-macam ulama. Sebab setiap ulama dia ada ilmu dia. Setiap ulama dia ada kemahiran ilmunya. Ilmu ulama ni tak sama walaupun asas sama. Kepahaman mereka berbeza. Cara olahan juga berbeza. Tengok dia belajar tempat sama, tapi yang dia dapat tak sama. Yang diolahkan juga tak sama. Yang dia faham juga tidak sama. Sebab tu kita kena ramaikan ulama. Sebab ia ada keperbagaian. Setiap ulama dia ada keperbagaian. Hujahnya, pandangannya, kepahamannya, keberkatannya, semua benda. Kita tak cukup dengan seorang. Kita dengar nasihat semua orang. Ada nasihat orang tu, tak ada pada orang ni. Maka Umar bin Abdul Aziz faham benda tu. Dia tentang Umar bin Abdul Aziz ni ulama. Dia orang alim besar. Dia bukan calon-calon orang, bukan orang jenis abata pun tak erti. Dia punya statusnya cukup kita tahu siapa tok guru dia. Sa'id bin Musayyab. Siapa Sa'id bin Musayyab? Orang paling alim zamannya. Ini anak murid dia paling pintar, bijak. Siapa? Umar bin Abdul Aziz. Bijak, alim, pandai. Tapi di sebalik kepandaiannya, kita ada satu perangai dan kita lalai. Perlu seorang ingatkan kita. Perlu seorang ingatkan kita untuk jadi kita lebih ingat. Maka dikumpulkan ulama dekat istana, cerita bab mati. Yang dia berkata, wahai Amirul Mukminin, daripada Adam sampai pada kamu, belum ada yang kekal, semua dah mati. Ingat, dengar ayat tu dah cukup. Sejak Adam sampai kamu, tak ada tengah ni yang hidup, semua dah mati. Tuan-tuan kita, cuba tuan-tuan renung keturunan tuan-tuan. Renung. Mak ada lagi? Mak dah meninggal, Ustaz. Ayah? Dah. Atuk? Dah. Nenek? Dah. Abang-abang saya pun dah meninggal. Dalam keluarga tinggal saya seorang. Saya dengan kakak saya, dua. Tak lama tinggal saya seorang. Tuan-tuan dari seluruh keturunan pun kita tengok dah pergi semua. Takkan tak ingat mati lagi. Kawan-kawan kita, kadang-kadang kita bila group ni, main group dah tua-tua, kita soalan yang popular tanya, berapa orang lagi tinggal group ni? Siap tanya. Sebab dia jenis left, nama ada tapi dia dah left dunia. Nama tu ada dalam group. Bila group ni makin tua, group ni, maka yang dapat maklumat, ini masuk hospital, yang ni ICU, yang ni sakit ini, yang ni sakit itu. Tak ada pun satu maklumat dia kahwin, tak ada. Mana ni memang grup-grup sakratul maut betul ni. Ni grup-grup ahli kubur betul. Sebab maklumatnya ini sakit hospital, kita melawat pula ni. Yang ni masuk ICU, yang ni sekian. Tak ada maklumat lain. Malaikat cerita kawan ni sakit, kawan ni itu, kawan ni dan kawan ni pergi, kawan ni mati. Tetapi itulah dia peringatan kematian. Satu Umar bin Abdul Aziz kumpul ulama cakap, bagi satu je wasiat. Kita lah, khususnya kalau kita jadi pemimpin lah. Jadi pemimpin. Ada tak kita ada keinginan cari ulama, cerita bab mati je, yang cerita bab lain. Kerana cerita bab lain ramai orang yang akan rasa pandai. Cerita bab mati ni semua orang rasa macam tak pandai nak cerita. Kalau cerita bab lain dia bukan ahli pun dia sembang. Sebab semua benda boleh sembang kari, melainkan kematian. Cerita tak mati, tak nak buka, semua angkat punggung. Kita nama pemimpin, cuba cari orang yang boleh cakap bab mati. Bukan yang boleh lapor siapa mati. YB ni orang ni dah mati, orang ni dah mati. YB kena melawat. Boleh melawat, ada satu undi. Bukan yang tu. Panggil orang, cuba cerita bab mati pada saya, supaya saya tahu. Cerita satu benda tentang mati. Kalau kita boleh buat macam tu, insya-Allah kita tak lalai. Umar bin Abdul Aziz setiap malam dia buat, sampailah akhir pemerintahan dia. Setiap malam. Kita kalau boleh buat sebulan sekali lah,
Dan sekali agak-agak kita geng ramai, grup motor, grup basikal, grup Vespa, grup beca, ada belaka grup. Kumpul sekali cerita buat mati je. Semua tunduk, semua fikir, semua akan tahu inilah dia realiti hidup. Tuan-tuan, benda yang realiti hidup dah orang tak nak cakap ni. Orang tu bercakap tentang angan-angan yang tak mungkin berlaku. Ni tahun 2030, ni tahun 2040, cerita 2040, 2030, 2040. Ni esok lusa ni datang malaikat maut macam mana cerita dia. Ceritakan ketika mana datang nazak, macam mana cara dia. Tuan-tuan, kadang-kadang kita ni terlalu mengharapkan orang hidup buat sesuatu untuk kita bila kita mati. Dan kadang kita tak buat sesuatu untuk kita bila mati. Tak apalah, anak saya boleh doakan. Saya pun dah hantar anak tahfiz, doalah dia. Saya punya adik-beradik pun ustaz-ustaz, pandai-pandai. Kita terlalu mengharapkan orang lain. Walau orang lain juga akan melalui hukum yang sama, mati macam kita. Kita kalau buat cari duit, pandai pula cari sendiri. Tak ada wakil orang lain, awak tolong cari duit ke saya lah. Tak, kita cari sendiri. Makan pun kita makan sendiri. Tak ada kita suruh orang makan untuk kita. Tuan-tuan, nampak kematian. Biar setiap hari kita dengar tentang mati, ceritanya. Biar kita bayangkan diri kita bagaimana. Ni kat kubur termenung, ni kita termenung kat laut termenung, kat gunung, semua termenung. Cari ketenangan, Ustaz. Nak tenang, pergi termenung kat kubur. Itu macam cari mati tu, Ustaz. Kau cari tenang. Itulah ketenangan. Ketenangan bila mana kamu ingat mati. Itu tenang. Orang kita kan suka ke pantai. Kenapa ni? Saat bawa family, tenangkan fikiran. Dah busy sangat minggu ni. Ni weekend ni kita ke pantai, tengok sunset, sunrise, tengok semua benda lah. Yang boleh tenggelam, yang boleh timbul. Okey, tenang. Gimana pula? Hutang pula, Ustaz. Tengok flora dan fauna. Tengok gunung ganang, tengok unggas menyanyi. Boring dah dengar orang menyanyi. Unggas menyanyi pula. Tenang. Tenang sementara. Tenang. Kenapa tak bawa keluarga pergi kubur pula? Pergi kubur lain, tengok situ dan bercakap tentang kematian. Wahai isteriku, inilah tempat yang kita akan tinggal. Wahai anak-anakku, suatu hari nanti kamu akan jumpa ayah cuma di sini, bukan lagi di tempat biasa kamu. Cakap dengan anak-anak, cakap dengan isteri, cakap dengan suami. Bang, bawa saya ke kubur sekali, bang. Kita kalau bini sebut macam buang terbiak ke awak ni? Tapi ajak ke mall tu memang tiap-tiap hari tak nampak buang terbiak. Tu yang terbiak sebenarnya. Terbiak tak betul. Tiap hari nak pergi mall. Pantang hari Sabtu, mall. Pantang hari cuti, mall. Cakap saya, bang, bawa saya ke kubur sekali, bang. Nampak kan baik tu? Ayat tu pun nampak baik dah. Ni tempat tak habis duit ni. Pergi bawa. Okey. Sekarang muhasabah depan tu. Tengok. Ni kubur mak saya, ni kubur ayah saya. Tak lama lagi saya pula. Nanti abang pula. Nanti anak-anak kita. Tetap tengok kubur, buat perancangan hidup. Jauh lebih baik. Kan di situ adalah akal kita sebenar. Akal manusia diikat pada ingatnya pada mati. Makin kuat ingatannya pada mati, makin bijak dan makin cerdik. Siapa kata? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis, mereka kata, ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdalu? Wahai Rasulullah, siapakah orang beriman yang paling baik? Maka jawab Nabi SAW, ahsanuhum khuluqa, yang paling baik akhlak. Lalu sahabat tanya lagi, fa ayyul mu'minina aqyasu? Siapakah orang beriman paling bijak sekali, yang cerdik? Lalu jawab Nabi SAW, aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dada ulaikal aqyas. Orang yang paling banyak ingat mati dan memperelokkan persiapan menghadapi mati, maka itulah orang yang bijaksana. Pertama, orang yang paling banyak ingat mati, ini orang bijak, dan memperelokkan amalan-amalannya sebagai bekalan kematian, orang bijak. Tuan-tuan, kita bila tahu nak mati, takkanlah kita sembahyang lebih kurang, terus datang masjid lebih awal. Kalau orang tak ingat mati tu yang datang rakaat keempat, datang tak ingat mati. Bila benar ingat mati, kita datang awal. Belum imam datang, dah datang. Kerana kita nak buat persiapan paling baik. Mengaji pun perlahan je mengaji kerana persiapan paling baik. Berzikir pun tenang dalam zikir, sebab ini persiapan paling baik. Semua amalan-amalan kita akan buat terbaik. Kenapa? Ingat mati.
Ini yang disebut oleh Nabi SAW, orang yang cerdik. Dan hadis yang lain, Rasulullah ajar kepada kita, akthiru dhikraha dimil ladza, fa innahu ma zakarahu ahadun fi dhikil aish illa wassa'ahu alaihi wala fi sa'atin illa dhuyiqa alaihi. Kata Nabi SAW, banyakkan ingat mati yang menghilangkan segala kelazatan. Tidak ada seseorang yang mengingati mati dalam keadaan dia susah, melainkan Allah lapangkan dia. Dan tidak ada orang yang ingat mati dalam keadaan dia senang, melainkan Allah sempitkan dia. Apa maksudnya? Tetapi bila kita susah, kita putus asa. Putus asa lah, anak tak ada masuk U, tak ada masuk asrama penuh, kita interview pun gagal, projek pun tak dapat, kita berdatang putus asa. Tapi bila ingat mati, Allah lapangkan hidup kita sehingga kita tak akan putus asa. Dan bila kita senang pula, kita ada penyakit lain pula. Penyakit apa? Penyakit sombong, lalai. Maka dengan ingat mati, dia akan sempitkan. Maksudnya akan turunkan nilai kesombongan kita. Tak berani sombong kita, tak berani nak lalai kita. Dan hadis yang lain kata Nabi SAW, akthiru zikral maut, fama min abdin akthara zikrahu illa ahyallahu ta'ala qalbahu wa hawwana alaihi al-mauta. Banyakkanlah ingat mati. Tidak ada seorang hamba yang banyak ingat mati, melainkan Allah menghidupkan hatinya dan memudahkan dia mati. Dan orang yang ingat mati, pertama kata Nabi SAW, Allah hidupkan hati dia. Ahyallah qalbahu. Hati kita hidup. Apa maksud hati hidup? Tentang hati hidup ialah hati yang paling cepat rasa bahagia. Umpama tanah subur, paling cepat tumbuhkan tanaman. Kalau tanah tu mati, letaklah benih apa, tak hidup dia. Tapi kalau tanah tu subur, tuan-tuan campur apa pun, dia akan tumbuh insya-Allah. Hati bila hidup macam tu, dia paling cepat merasakan kebahagiaan. Rezeki sikit, cepat rasa bahagia. Sikit cepat dia rasa tenang, kerana dia hati yang hidup. Yang kedua kata Nabi SAW, hawana alaihil maut. Nanti bila datang waktu sakaratul maut, Allah mudahkan dia mati. Kita kalau tak ingat mati, apa kesan dia? Hati matilah. Lagi masa mati tu susah. Masa mati tu jadi susah. Kenapa? Suatu yang paling penting kita tak pernah ingat. Contoh macam ginilah, kita pelajar cemerlang, kita sentiasa dalam kepala otak ingat periksa. Zaman saya belajar dulu, memang kita diajar untuk ingat periksa bila, berapa hari lagi periksa. Tulis kat papan hitam, lagi 100 hari. Setiap kali kita tengok angka kat papan hitam tu, 100 hari, kita dah divide waktu. Okay, 30 hari baca ni, 30 hari baca ni, 30 hari baca ni. Kemudian diberitahu pula, okay, lagi 50 hari. Setiap kali kita tengok angka, kita merancang macam mana menyusun masa. Okay, subjek ni kita akan baca 5 jam. Ni 5 jam, ni sekian. Kita buat nota. Susun ni. Hanya kerana kita sentiasa ingat date, tarikh periksa. Sampai waktu periksa maka mudah. Orang tak ingat waktu periksa, tahu-tahu periksa, akhir susah. Dia tak sedia apa. Kita sentiasa ingat satu tarikh, kita akan lebih bersedia. Ni kalau jenis suami suka sambut ulang tahun perkahwinan lah. Tarikh tu lagi 8 bulan dah ingat dah. Ni ulang tahun perkahwinan saya, Ustaz, yang ke-50. Dia dah buat persiapan dia. Setiap kali kita tahu satu tarikh, kita akan jadi lebih bersiap sedia. Orang yang ingat mati, dia akan lebih bersedia untuk mati. Kerana itulah bila datang mati, senang bagi dia. Dia dah tahu siapa yang datang itu. Dah tahu. Dan dia tahu keadaan dia. Oh, saya ni dah waktu nazak. Tak belum beritahu ni Haji dah nazak ni. Tak, dia tahu. Saya rasa saya dah dekat. Maka kita dah mula berzikir. Kita dah mula buat sesuatu. Kita dah suruh tolong ambilkan saya wuduk. Tolong ini. Sebab kita dah rasa waktu dah hampir. Saya nampak tanda-tanda kematian pada diri saya. Sebab tu orang ni Allah mudahkan dia mati. Maka dia sebut dulu la ilaha illallah sebelum dia diajar. Akhirnya matinya mudah. Tak perlu orang tunggu tepi dia. Kita kadang-kadang tuan-tuan sekalian mati susah. Orang tunggu tepi kita pun tak boleh tolong. Sebab apa? Kita tak pernah ingat benda tu. Padahal mati benda yang paling pasti sekali bagi manusia. Paling pasti mati. Kecil besar semua hukum sama. Sehebat-hebat raja hukum sama. Tak payah nak kata saya tak mati. Belum ada orang berani kata saya tak akan mati. Belum ada. Melainkan mati akan datang lebih cepat daripada apa yang dijangkakan. Ini ada seorang khalifah namanya Mu'tasim Billah.
Mu'tasim ni dia khalifah paling gagah dalam kerajaan Abbasiyah. Dia menyerang Rom dan mengalahkannya. Dia punya gagah, dia punya tangan ni tuan-tuan, pisau pun tak luk. Kadang-kadang dia nak uji kekuatan, dipanggil dia punya tentera dia, prajurit, sini kau, gigit tangan aku, sekuat kamu, gigit. Tak sakit. Badan dia macam satu badan kena bius, gagah. Pada usia 30 tahun datang sakratul maut. Umur 30 je mati. Ni cerita gagah. Kita ingat tahanlah umur 80. Tak, 30. Pak mak yang kecil manis darah tinggi tu umur 90 mati. Pak mak ni bukan khalifah dia. Mana gagah pada khalifah. Cerita dia. Ini Mu'tasim punya gagah, punya kuat, punya sihat. Mati pada usia 30-an. Dia kata, kalaulah aku tahu kehidupan berakhir macam ni. Kita baru nak menikmati kuasa kerajaan besar, kepahlawanan. Dia sendiri pimpin tentera untuk lawan Rom. Dia punya berani. Jarang khalifah jadi general. Khalifah biasa dia suruh orang dulu lah. Dia pergi sendiri. Dia punya confident dia. Pergi sendiri. Dan berperang. Menghayungkan pedang. Dan dia menang melawan Rom. Tapi dia datang sakratul maut, apa kata dia? Kalaulah aku tahu kehidupan berakhir begini. Berakhir begini kehidupan. Walau dah gagah, dah kuat, dah kaya. Berakhir kematian. Ya. Supaya kita lebih bersiap sedia dengan kematian. Kita selalu bersiap sedia untuk kehidupan. Lagi pencing nak siap macam mana. Tapi kita lalai dalam mempersiapkan diri untuk kematian. Ramai orang kalau kita tanya tentang perancangan hidup, komplit. Tahun depan buat apa? Tahun depan Ustaz saya buat ni. Tahun depan saya lagi macam ni. Lagi 10 tahun, ni. Lepas tu orang pandai letak vision 20-30, 20-20. Vision. Mereka sentiasa hidup dengan perancangan untuk hidup. Tapi mana perancangan mati? Kalau masing-masing tanya ni, saya nak tanya awak ni, apa perancangan mati awak? Suami tanya isteri, apa perancangan mati? Kalau tanya perancangan cuti, penuh jadual dia. Apa perancangan cuti? Penuh bang, ni tengok ni jadual ni. Ni abang kena buat belaka ni. Pergi sini, pergi sana, makan sini, makan sana, balik kampung, balik ke bandar, semua dia. Komplit 2 minggu. Sibuk. Tak kuliah kita. Sibuk, semua sibuk. Tapi tanya, ni tolong buat perancangan untuk mati. Terus naik bulu roma, besar kepala. Lain kali lah macam cakap. Lain kali bang. Lain kali. Ruginya kita kalau kita tak ada perancangan mati. Cuba rancangkan mati macam mana. Rancang dah. Tak ada apalah cakap pasal mati. Kita kan kat dunia cakap pasal hidup. Tentang masalahnya mati itu benda paling pasti sekali dalam hidup kita. Kita mesti merancang kematian. Merancang kematian tadi bermula dengan saya nak taubat dah. Saya dah tahu umur saya dah tak lama, saya kena taubat. Itu perancangan orang yang ingat mati. Saya nak taubat, saya kalau zalim hak orang saya nak pulangkan. Saya nak buat baik dengan semua orang, saya nak sambung silaturahim. Saya tak nak bermusuh dengan orang, itu orang merancang kematian. Saya nak sebarkan kebaikan, sebarkan salam, sebarkan senyuman. Saya nak bertegur siapa, saya nak membantu. Saya nak gunakan kekayaan saya bagi menolong orang yang punya keperluan. Ini yang merancang ingat mati, Masya Allah, hidupnya cemerlang, namanya baik, dunia akhirat. Akhirnya bila dia mati, Allah mengilhamkan manusia memujinya. Tetapi bila manusia puji kita bila mati, itu tanda mati baik. Mati yang baik. Dalam hadis, Rasulullah juga menyebut, kata Rasulullah, "Akthiru zikral maut, fa innahu yumahhisu dzunub, wa yuzahidu fid dunya, fa in dzakartumuhu 'indal ghina hadamahu, wa in dzakartumuhu 'indal faqri ardakum bi'aishikum." Rawahu Bazzar. Kata Nabi SAW, banyak ingat mati. Kerana bila kamu banyak ingat mati, dia menghapuskan dosa kamu. Kata dosa kita, antara cara terhapus dengan ingat mati. Bila kita berdosa, kita taubat. Itu cara ingat mati, cara hapus dosa. Dengan cara kita memulangkan hak orang lain, itu cara diampunkan dosa. Antaranya dengan ingat mati, Allah ampun dosa. Tahu orang ingat mati, dirinya makin bersih dari dosa. Yumahhis, Allah tapis dia, Allah bersih dia dari dosa. Wa yuzahidu fid dunya, maka Allah mula kenalkan dia kepada dunia. Ramai orang tak kenal dunia ni. Tapi bila orang tu ingat mati, dia kenal dunia ni sementara, tempat cari bekalan, tempat cari amalan, bukan tempat menetap, bukan tempat tinggal selamanya. Dia kenal dunia. Kerana apa? Dia ingat mati. Kemudian kata Nabi SAW, kalau sekiranya kamu mengingati mati ketika kaya, maka dia akan menghilangkan kesombongan kamu.
Dan sekiranya kamu mengingati mati ketika kamu susah, Allah akan menjadikan kamu redha dengan kehidupan kamu. Tuan-tuan, kalau kita susah, dah buat macam-macam, dah tak boleh senang juga, dengan ingat mati kita redha dengan kehidupan kita. Tak apalah, Allah uji saya, mudah-mudahan saya akan senang akhirat kelak. Kat dunia saya susah. Itu penting kita mengingati kematian. Kata Syekh Abdul Qadir, jika engkau ingat pada mati, terputuslah daripadamu fudul. Apa maksud fudul? Buat benda lebih-lebih, benda tak ada manfaat. Kalau kita sebut fudulul kalam, cakap benda tak ada faedah, dipanggil fudul. Lebihan sisa-sisa. Fudul suka ambil tahu hal orang. Tentu kita ni ada penyakit kita ni banyak. Atau penyakit yang popular dalam badan kita, suka nak tahu hal orang lain. Dia kahwin bila, kenapa bercerai, anak berapa, memang suka tahu. Anak dia masuk universiti mana, ambil jurusan mana, dah dapat kerja ke belum, kau dapat kerja, gaji berapa, beri tak ke mak dia, tanya. Beri tak ke bapak dia, dia pakai kereta apa, itu loan 9 tahun ke 90 tahun loan dia. Ini beli rumah dia beli ni pakai loan nama siapa, kita macam minat tahu. Sebab kalau kita sembang orang, cerita bab orang, semua orang suka. Cerita bab sendiri, cerita bab akhirat orang tak suka. Cerita kenapa tak simak tu, kenapa simak? Simak tu orangnya begini, oh seronok kita. Hari ni tajuk simak je. Esok si Abu pula, Abu kenapa Abu? Kenapa Abu? Abu tu dia ni begini. Kita pun suka, seronok. Benda paling seronok, sebab tu kita minat Facebook, minat IG, minat semua. Kenapa? Kita tahu hal orang. Sebab tu bila orang tu cerita hadiah, kita pun semua like, sebab kita seronok tahu hadiah. Kita nak tahu dia ni dah makan belum. Oh, dia dah makan. Nak tengok dalam Facebook dia dah makan. Dia makan kat mana? Oh, tahu dia makan kat mana ni. Dia makan apa? Berapa pinggang dia makan? Semua kita seronok tahu. Berapa harga? Dia makan dengan anak mana pula? Tuan-tuan, orang minat nak tahu. Itu penyakit kita. Penyakit kita suka bersosial. Dan melampau kita bersosial untuk tahu semua hal orang. Semua. Dalam kain dia pun kita nak tahu. Tuan-tuan, kalau kita ingat mati, hal orang ni kita mula kurang sikit lah. Kita tak boleh dengar, tak apa nak cakap, apalah itu rumah tangga dia, biarlah rumah tangga dia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga, pelihara rumah tangga dia. Itu hal anak-anak dia, mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara anak dia. Tuan-tuan, selalu kita kalau sebut hal orang, kita doakan yang baik-baik. Tak payah nak interfere, tak payah nak campur. Ni dengar cerita ni, anak dia semua tak lepas periksa, semua tak cemerlang. Tak apalah, rezeki dia ada, InsyaAllah Allah mudahkan dia. Habis tutup. Kita pun sama, kita berjaya ni pun sementara. Kelak nanti kita mungkin diuji macam benda yang sama. Tutup. Bila cakap jahat kita, orang pun dah slow. Ni anak dia dengar kata dah bercerai dah ni. Kita pun tambah, ya tu lah, tak reti jaga bini lah tu bercerai. Ni tambah seorang lagi. Saya pun tengok macam tu. Dari awal saya tengok pun muka dah bercerai dah. Dari awal saya masih kahwin. Tambah. Tuan, ini semua mengangkut lori yang dosa. Belori dosa bercakap orang. Kalau kita dengar benda tak baik, mudah-mudahan masing-masing Allah matangkan mereka. Mudah-mudahan Allah jumpakan mereka jodoh yang baik. Bercerai benda biasa lah berlaku dalam kehidupan. Tak sepahaman. Mudah-mudahan dia rujuk balik. Mudah-mudahan mak ayah dia asbab kepada kebaikan rumah tangga dia. Tentu itu kebaikan yang kita tu. Ni kan kita nak tahu dia ni dah ada anak ke tak ada anak. Oh, tak ada anak, dia ni tak kerti buat ke apa tak ada anak. Kita ni, dia ni tak pandai ke, itu yang ini. Tentu itu ujian Allah pada dia. Allah juga boleh uji kita. Ada orang, ini anak ramai. Lepas tu orang tu tengok tak ada anak, dia pun mula cerca tak pandai, ini itu macam-macam lah. Lalu Allah uji dia. Anak-anak dia kahwin, seorang tak ada anak. Dia ada anak, dia banggalah. Tengoklah keturunan mana ni, keturunan mak kilau ni. 10 orang anak dalam tangan. Kalau nak buat 12 pun boleh. Oh, dia punya sombong. Allah uji dia, anak dia kahwin, tak ada anak. Susah hati dia tak ada cucu. Manusia ni tuan-tuan, ke mana pun dia akan terhina bila tidak ada yang menyambung keturunan dia. Dia akan rasa terhina. Akhirnya apa yang dia kaitkan dengan orang lain, aib datang pada dia. Sebab itu Nabi SAW menyatakan, jangan kamu menghina keaiban orang lain, kerana keaiban itu akan datang kepada kamu. La tudhhiru syamatata li akhika. Jangan kamu terlalu senang dengan musibah orang lain. Nescaya Allah akan selesaikan musibah dia, dan Allah akan datangkan musibah dia pada kamu. Sebab itu kita dengar orang kena musibah, kita doa yang baik-baik.
Jangan nak tambah pula cuka pada luka yang dah berdarah. Nak curahkan cuka kat dia. Doakan, insya-Allah baik. Dengan rumah tangga dia tak elok, goyang, mudah-mudahan Allah tenangkan rumah tangga. Mudah-mudahan Allah beri petunjuk pada mereka semua. Dah cukup. Tak payah nak cerita sebab apa. Ni mungkin sebab orang ketiga, orang keempat, orang kelima. Siapa pula keempat, kelima ni? Cari. Berpakat cari ni. Kata ini budaya hidup tak sihat. Ini panggil fudul. Semua kerana tak ingat mati. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, jika lemah tamakmu, kuranglah cita-citamu, lalu engkau akan selalu mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah dan kepada Allah kita kembali. Wallahul mustawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.